أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 203. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? 199? Ha? 200. Pengajaran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Maksudnya, dan sekiranya apa-apa bisikan godaan daripada syaitan mengganggu engkau, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pengajarannya, pertama, manusia adalah makhluk yang lemah. Maka wajib ke atas manusia berlindung dan bergantung hanya kepada Allah sahaja dalam semua keadaan. Kerana Allah sahaja yang Maha Kuat, yang berkuasa menjaga dan menyelamatkan manusia dari segala mudarat. Yang kedua, sekiranya seorang Rasul wajib berlindung kepada Allah, maka bagi orang biasa ia lebih wajib berlindung kepada Allah, khususnya daripada gangguan syaitan. Yang ketiga, tidak ada senjata yang paling kuat dan berkesan
dalam menghadapi syaitan dan tipu dayanya, melainkan dengan berzikir dan mentaati Allah. Sesungguhnya hanya Allah yang maha mendengar segala bisikan syaitan dan mengetahui segala perancangan jahat syaitan. Okey, ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tazakkaru wa idza hum mubsirun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka diganggu oleh bisikan ataupun hasutan daripada syaitan, mereka terus ingat kepada Allah. Maka mereka akan dapat melihat kebenarannya. Pengajarannya, sifat orang yang bertakwa apabila dihasut dan digoda oleh syaitan untuk melakukan maksiat atau kekufuran, akan segera ingat kepada Allah. Dan terus berlindung dengannya. Yang kedua, sesiapa yang diganggu oleh syaitan dan tidak ingat kepada Allah, maka dia akan terus berada dalam kesesatan dan jauh daripada kebenaran. Ayat 202. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan saudara-saudara mereka sentiasa membantu syaitan dalam kesesatan, dalam melakukan perkara yang sesat. Kemudian mereka tidak akan pernah jemu. Pengajarannya pertama, syaitan tidak berseorangan dalam mengganggu dan menyesatkan manusia. Sebaliknya, akan sentiasa dibantu oleh saudara-saudara mereka dari kalangan manusia. Sama ada daripada orang kafir
atau orang munafik. Pengajaran kedua, semua musuh-musuh Allah, sama ada dari kalangan jin atau manusia, tidak pernah jemu dan berputus asa daripada bekerjasama dalam menyesatkan manusia yang beriman. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Ayat 203. Assalamualaikum. Kaitan dengan ayat yang lepas. Ayat lepas Allah menceritakan tentang sifat-sifat orang bertakwa. Pertama, hubungan dengan manusia. Apa sifat orang bertakwa dalam hubungan dengan manusia? Dalam ayat lepas, iaitu khuz al-afwa, khuzil afwa, maafkan, bertolak ansur, permudahkan. Sekiranya ada saudara kita buat salah, kita maafkan. Sekiranya saudara kita tak mampu buat yang lebih baik, kita toleransi. Yang kedua, wa'mur bil urfi, sentiasa suruh benda yang ma'ruf ataupun baik. Tapi bila kita dalam keadaan kita suruh orang buat benda yang baik, dia bangkang, dia maki kita, maka yang ketiga, wa'arid anil jahilin, tinggalkan mereka, tapi tinggal dengan cara yang baik. Okey, itu hubungan kita dengan manusia. Hubungan dengan syaitan pula, manusia sentiasa diganggu, digoda oleh syaitan. Maka bila diganggu oleh syaitan setiap masa, setiap saat, apa sikap orang bertakwa? Fasta'iz billah, sentiasa cari Tuhan, bergantung, berlindung kepada Allah. Dan kekuatan yang paling kuat dalam berdepan dengan syaitan ialah berzikir. Kemudian Allah beritahu, syaitan ni sentiasa menyesatkan manusia dengan dibantu oleh siapa? Saudara mereka daripada kalangan manusia, sama ada orang kafir ataupun orang munafik. Dan mereka ni, syaitan ke, saudara mereka ke, mereka tidak pernah jemu dan tidak pernah putus asa dalam menyesatkan manusia. Okey. Maka ayat hari ini Allah nak bagi tahu, ayat 203, apa dia antara cara syaitan dan saudara mereka yang kafir menyesatkan manusia. Apa dia antara caranya? Jawapannya dalam ayat ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza, dan apabila lam ta'tihim, engkau lam ta'ti apa dah? Tidak membawa him kepada mereka. Siapa yang berkata ni? Allah. Allah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kata kepada Nabi, sekiranya engkau, wahai Muhammad, tidak boleh membawa
datang kepada mereka, iaitu orang musyrikin. Bawa datang apa ni? Biayah. Dengan ayat apa dia? Apa-apa ayat? Ulama beza pendapat. Ada mengatakan ayat Quran, ada pendapat mengatakan apa-apa ayat yang menunjukkan kebesaran Allah, yang sesuai dengan kehendak orang musyrikin. Ayat Quran bila diturun pada Nabi Muhammad dan disampaikan pada orang musyrikin tolak. Sebab dia kata itu bukan ayat daripada Allah, tapi daripada Muhammad. Maka dia minta benda yang ikut nafsu mereka, sesuai dengan kepala otak mereka, dengan tujuan apa dia? Dia minta benda-benda yang pelik. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menolak hidayat, untuk menolak Al-Quran. Jadi dia minta satu benda yang pelik kepada Nabi supaya Nabi tak mampu, maka itu alasan untuk mereka menolak Al-Quran. Cuba buka surah Al-Isra ayat 90 dan seterusnya. Okey. Ini antara yang diminta oleh orang musyrik Mekah. Dia panggil apa ni? Minta bukan nak beriman, tapi minta untuk menjadi alasan supaya mereka tolak kebenaran. Wa qalu, kata mereka, iaitu orang musyrik Mekah, lan nu'mina laka. Kami tak akan beriman pada engkau wahai Muhammad hatta, sehingga tafjura lana, engkau dapat tafjura al-fajar, memancutkan, mengeluarkan bagi kami minal ardi, daripada bumi, yambu'an, mata air. Kamu kan tanam pada pasir, kering kontang. Jadi kalau kamu nak kami beriman, keluarkan ayat. Apa dia? Iaitu jadikan bumi Mekah keluar mata air ataupun sungai. Benda yang mustahil lah. Ataupun dia minta juga yang lain, takunu laka jannah. Kalau kamu nak kami beriman, engkau hendaklah memiliki jannah. Jannah apa dia? Ini bukan syurga. Kebun daripada apa? Min nakhilin, kurma wa inab. Anggur. Mekah ada tak tumbuh-tumbuhan? Tak ada. Tapi semua buah-buahan ada tak kat Mekah? Buah anggur ada, buah kurma ada, durian pun ada. Dari mana? Tak tahulah daripada mana, tapi daripada luar Mekah lah. Fatufajjira al-anhar, kemudian engkau mengalirkan kami anhar, sungai-sungai di celah-celah kebun tu. Tafjira dengan banyak. Ataupun tusqitas sama, engkau bukan menggugurkan langit berkeping-keping, iaitu azab. Kan Nabi Muhammad selalu memberi amaran azab Allah kalau tak beriman. Jadi orang musyrikin cabar, turunkan langit itu jadi satu kepingan-kepingan azab, turun ke atas kami. Kama za'amta, sebagaimana engkau sangka ke atas kami, kisapan. Ataupun yang keempat, ta'ti bi, engkau datang, bawa datang Allah wal malaikah, dan para malaikat qabila, datang jumpa kami, supaya kami dapat dengar sendiri daripada Allah bahawa engkau adalah Rasulullah. Okey, cuba tengok ayat 93. Apa lagi dia minta? Au yakunu laka, ataupun engkau hendaklah memiliki baitun, sebuah rumah, min zukhrufin. Zukhrufin, surah apa yang kita belajar? Apa makna zukhruf? Perhiasan, dan ada ahli tafsir mengatakan perhiasan daripada emas. Ataupun engkau hendaklah memiliki rumah daripada emas. Tengok, kepala orang tak beriman, dia fikir apa dah? Dunia je, material. Nak jadi pemimpin, nak jadi ketua kami, mestilah kaya. Au tarqa fis sama, ataupun engkau naik ke langit. Wala nu'mina, dan kami tak akan beriman, kami tak akan percaya. Liruqiyika, kalau engkau boleh naik ke langit, kami tak akan percaya. Hatta tunazzila, sehingga engkau boleh bawa turun kepada kami kitab yang mana ni? Yang lain daripada Al-Quran.
naqra'u, yang kami boleh baca. Maka Nabi pun minta pada Allah. Kemudian Jibril pun datang. Jibril beritahu pada Rasulullah SAW, Allah perkenalkan apa yang kamu minta. Apa yang Nabi minta, iaitu yang orang musyrikin Mekah minta tadi, 3-4 benda tu. Tapi Allah bagi syarat. Kalau Allah perkenalkan apa yang orang musyrikin minta dan mereka tak beriman, Allah akan hancurkan mereka. Kalau tak, pilihan kedua iaitu Allah tak akan makbulkan permintaan orang musyrikin dan Allah buka babu taubah, pintu taubat. Maka Nabi pilih yang mana? Pintu taubat. Kalau kita pilih yang mana? Hancurkan, lepas tu tak payah berdakwah kan? Selesai masalah. Betul kan? Beza tak cara kita berfikir dengan Nabi? Kalau Nabi pilih pintu taubat, pernah tak Nabi akan berdakwah lagi? Dan terkena daripada musuh lagi besar, lagi kuat kan? Dan mungkin ramai sahabat Nabi akan lagi ditekan, diseksa dan dibunuh. Sebab Nabi pilih pintu taubat dibuka. Tapi kalau Nabi pilih dihancurkan semua, selesai masalah kan? Subhanallah. Kenapa Nabi pilih yang menyusahkan? Itulah rahmat yang Allah campak dalam hati Nabi. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Rahmat Nabi mengatasi marah Nabi pada orang musyrikin. Itu dalam keadaan Nabi berdakwah sepanjang masa, setiap waktu. Tapi kita muhasabah diri kita, berapa banyak rahmat yang ada dalam hati kita kepada orang yang tak beriman, kepada orang yang jahil, kepada orang yang tak solat. Berapa banyak rahmat yang ada dalam hati kita. Apa yang kita buat untuk mereka juga jadi orang beriman, faham Al-Quran, mentaati perintah Allah. Apa yang kita buat? Kalau kita tak buat apa-apa, menunjukkan apa? Hati kita tidak ada rahmat. Jadi kalau Jibril bagi pilihan, Ustaz nak saya hancurkan semua orang Malaysia ataupun nak buka pintu taubat, tapi Ustaz kena berdakwah, agak-agak Ustaz pilih yang mana? Ustaz dulu belum anak murid lagi ni. Ustaz pun kadang-kadang pilih yang memudahkan urusannya. Okey. Kemudian Allah kata apa? Qul, wahai Muhammad, jawab pada mereka apa yang mereka minta. Apa dia? Subhana Rabbi, maha suci Tuhanku. Bagi tahu pada mereka, maha suci Tuhanku, hal kuntu, tidaklah aku, kuntu apa dah? Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Apa makna kuntu? Ya, boleh sambung tapi tak tahu makna. Apa makna kuntu? Adalah aku. Tu ni aku. Tu ni aku. Fi'al madhi. Kalau ada tu kat belakang, makna dia aku. Darabtu, dakhaltu, katabtu. Okey, Allah suruh Nabi jawab, maha suci Tuhanku, tidaklah aku melainkan basyaran, manusia yang tugasnya hanya sebagai rasul. Jadi bukan kerjaku nak turunkan azab daripada langit, nak jadikan bumi Mekah terpancu air, ada kebun, itu bukan kerjaku. Kerjaku ialah basyaran rasulah. Jadi kamu minta lebih pada itu, aku tak boleh bagi. Okey, kita balik pada ayat kita. Jadi Allah kata pada Nabi, apabila engkau tidak boleh bawa kepada mereka ayat yang mereka minta tadi, faqalu, maka mereka berkata, laula jtabaitaha. Ijtiba' ni mana ikhtiar. Ikhtiar ataupun istifa. Maksudnya, kenapa engkau tidak memilihnya. Ini balik pada ayat.
Maksudnya apa? Kata orang musyrikin, kan kamu ni mereka-reka Al-Quran, kamu pilihlah mana-mana ayat yang kamu suka, beritahu kami. Sebab Quran tu memang direka oleh kamu. Jadi kenapa nak tunggu daripada Allah? Reka-reka lah. Okey? Maka Nabi jawab apa? Itu pun diperintah oleh Allah. Qul, katalah wahai Muhammad, innama, sesungguhnya hanyalah, attabi'u, aku ikut, ma yuha, apa yang diwahyukan ilayya, kepadaku. Kalau ila kepada, kalau ilayya ada ya di hujung, iaitu kepadaku, min rabbi, dari penciptaku. Apa maksud ni? Bila orang musyrikin minta macam-macam ayat-ayat kebesaran Allah, yang Nabi memang tak mampu, maka Nabi pun jawab setelah diperintah oleh Allah, aku tidak lain tidak bukan hanya ikut apa ni? Apa yang diwahyukan. Ikut wahyu. Maksudnya apa? Yang kamu minta tu, itu bukan kerjaku. Habis kerja Nabi apa dah? Ikut ah. Jadi kalau Nabi pun ikut wahyu, umat dia lagilah wajib ikut. Sebab Nabi pun ikut. Nabi bukan mereka-reka. Nabi, tugas Nabi at-tabi', ikut, bukan mereka-reka. Jadi sangat tidak betul kalau ada umat Nabi Muhammad yang lebih pada Nabi. Wahyu dia tak ikut, ataupun ikut separuh-separuh. Baki dia ikut apa? Tok guru dia. Orang sahabat Nabi pun ikut wahyu. Tok guru kamu siapa? Tiba-tiba tok guru ikut mimpi. Jadi siapa tok guru kamu? Sedangkan Nabi, sahabat Nabi pun ikut wahyu daripada Tuhannya. Nabi tidak mereka-reka. Okey. Di sini juga pengajaran, bila musuh-musuh ataupun mereka yang tak nak pada Islam minta sesuatu benda yang satu, tak masuk akal. Yang kedua, bukan bidang kuasa kita. Jangan layan. Kadang-kadang kita layankan, habis masa kita macam tu je. Berdebat, berhujahkan. Dia tak akan terima. Jadi jangan layan. Beritahu je, kerja aku ialah menyampaikan Al-Quran. Kamu nak ikut, ikut. Tak nak ikut, terserah pada kamu. Kemudian Nabi kata, apa wahyu? Apa sifat wahyu? Sekarang Allah suruh Nabi beritahu apa itu wahyu. Apa sifatnya? Pertama, haza basairu. Ini adalah basairu. Basairu jamak. Kalau mufrad dia basirah. Basiratun. Ada ayat Allah kata apa? Allah beritahu tugas Nabi. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Allah kata pada Nabi, beritahu pada umat kamu, hazihi sabili, ini adalah jalanku. Apa jalan Nabi? Ad'u ila Allah. Aku sentiasa mengajak manusia kepada Allah, tapi berdasarkan apa? Ala basirah. Berdasarkan bukti. Jadi basirah ni bukti. Kalau basair jamak, bukti-bukti. Hujah-hujah. Aku ikut apa yang diwahyukan kepadaku daripada Tuhanku, dan wahyu itu adalah sebagai bukti-bukti ataupun hujah-hujah. Hujah daripada siapa? Mir rabbikum, dari pencipta kamu. Allah tak kata basair minallah. Basair minallah. Beza tak? Minallah dengan mir rabbikum. Apa beza? Rabb sebenarnya ialah Allah, dan Allah ialah Rabb. Tapi dalam ayat ini Allah tak guna Allah. Allah guna rabbikum. Apa yang Allah nak sampaikan?
Kalau basair minallah, bukti-bukti, dalil-dalil, hujah-hujah daripada Allah. Apa makna Allah? Tuhan yang, Allah ialah daripada ilah, Tuhan yang disembah. Jadi kalau bukti daripada Tuhan yang disembah, kita tak akan rasa. Kalau kita tadabbur lah, kita tak akan rasa kenapa kena ikut Allah yang disembah, kenapa kena ikut buktinya. Sebab Allah hanya bermakna Tuhan yang disembah. Tapi kalau Allah kata basair, bukti-bukti daripada pencipta kamu, pemilik kamu, pengurus kamu, ada logik tak? Makna apa tu? Kenapa kamu kena ikut dia? Sebab dia mencipta kamu, dia mendidik kamu. Rab juga mana? Tarbiyah. Allah mendidik kita daripada kecil sampai kita dewasa. Allah mengawal kehidupan kita, menjaga keamanan dan keselamatan kita. Maka sebab tu kena ikut dia. Tapi sekarang banyak manusia ikut siapa? Ikut syaitan, ikut nafsu, ikut manusia yang sedikit pun tak mencipta ataupun tak memiliki dan mengurus kehidupannya. Jadi logiknya kamu kena ikut dia sebab dia Rabb kamu. Satu, sifat apa dah? Al-Quran. Sifat Al-Quran. Satu, basair, bukti-bukti ya. Basair, bukti-bukti. Yang kedua, wahudan, dan petunjuk. Wahyu yang aku ikut ni sifatnya adalah petunjuk yang menunjuk kepada hidayah Allah, menunjuk kepada siratul mustaqim. Dua, hudan, petunjuk. Yang ketiga, warahmatun, dan rahmat. Yang ketiga, rahmat. Ini sifat Quran ataupun sifat wahyu. Maknanya, kalau ikut susunan ni, rahmat yang keberapa? Kita faham, basair mana bukti, dalil, hujah. Hudan, petunjuk. Rahmat apa mana? Ha? Apa dia? Kebaikan ni apa? Rahmat, rahmat. Kasih sayang Allah. Bila Allah turunkan rahmat pada seseorang, apa kesan kepada orang tu? Bila Allah bagi rahmat pada seseorang, mana Allah sayang pada seseorang, apa kesan pada orang tu? Pasti dia akan tenang. Pasti dia akan bahagia. Sebab apa? Sebab dia disayangi oleh Allah, pencipta segala-galanya. Kita kalau bapa kita sayang pun kita rasa tenang kan? Kalau suami sayang, anak sayang, kita rasa tenang. Ini Allah yang sayang pada kita. Okey. Tapi sekarang, kita sekarang lebih rasa orang sayang pada kita ke Allah sayang pada kita? Allah sayang. Betul? Okey. Bila Allah bagi musibah, kita rasa tak seronok? Kenapa sedih? Tadi kata Allah sayang. Sabarlah, macam tak sayang je. Tengok, kalau kita rasa Allah sayang, yang bagi musibah dengan izin Allah, betul tak? Kita akan suka sebab Allah sayang. Tapi bila Allah bagi nikmat, kita suka. Bila Allah bagi musibah, kita tak suka. Bila kita tak suka pada Allah. Sebab yang bagi musibah siapa? Di mana sayang? Mana sebenarnya kita belum dapat rahmat Allah. Sebab itulah orang beriman bila diberi musibah, dia boleh senyum. Kenapa? Itu tanda Allah sayang. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Nabi kata sesungguhnya bila Allah sayang pada seseorang, Allah uji. Jadi uji itu tanda sayang. Patut kita sukalah sebab kita dah ada tanda Allah sayang.
Dia macam tak logik, tapi memang logik. Ada orang beriman lah. Orang beriman. Okey. Dia manusia ni, dia akan rasa orang sayang. Dia akan rasa orang sayang pada dia bila orang tu bagi nikmat, kan? Betul? Tapi bila orang tampar dia, dia rasa tak orang tu sayang? Tak. Kenapa? Okey. Bila mak kita didik kita, kan, mak kita suruh solat, ajar kita, tunjuk contoh baik. Tiba-tiba kita tak solat, dia pun pukul kita. Kita rasa suka tak dengan pukulan tu, ataupun kita marah? Tak, memang sakit. Memang pukul sakit, mana dia pukul jadi sedap? Tak, bila mak kita pukul sebab kita tak solat, kita rasa suka tak pada perbuatan mak kita yang pukul kita? Kenapa tak suka? Kan mak kita nak kita jadi baik. Sebab kita degil, dia pukul. Bukankah dengan dia pukul tu memberi peringatan pada kita supaya kita jangan jadi orang nakal? Betul? Suka ke tak? Tengok, tiba-tiba suka. Mana selama ni tak sukalah. Sepatutnya suka, tapi tak sepatutnya, kan, tak suka, kan? Masa tu tak suka. Kita, kalau kita sayang pada anak kita tak solat, cakap 2-3 kali tak dengar. Kalau kita sayang, kita biarkan kita marah ataupun pukul? Jadi pukul tu sebab kita sayang ke sebab kita benci? Pandai je cakap. Nampak tak? Maka begitulah, bila Allah tengok kita ni degil, tak bersyukur pada nikmat dia, solat lambat, Allah sayang, Allah nak kita solat awal. Selalu jumpa dia. Bila jumpa dia kena seronok. Macam mana Allah nak dekatkan kita pada dia, nak kembalikan kita pada dia yang kita dah jauh? Macam mana cara dia? Bagi nikmat? Naik pangkat? Tak. Kalau bagi pangkat, itu tanda Allah tak sayang. Sebab apa? Dengan pangkat kita semakin dekat ke semakin jauh? Itu cara orang beriman berfikir. Sebab itulah para Nabi, banyak Allah bagi susah ke banyak Allah bagi senang? Sebab para Nabi lah orang yang paling Allah sayang. Jadi paling Allah sayang, paling banyak, bukan banyak nikmat, banyak ujian. Lepas tu para Nabi tak pernah mengeluh pun dengan ujian yang banyak. Sebab dia cukup faham, ini adalah proses untuk meninggikan darjah mereka. Tapi kita tak faham. Kita dididik daripada kecil nak hidup senang, nak hidup sihat. Bila susah je kita mengamuk. Cara pendidikan daripada kecil menjadikan kita tak boleh terima kesusahan adalah satu proses kebaikan. Betul? Tapi dah terlewat ke? Masih belum terlewat? Oh, belum. Cucu kita buka aurat, kan? Kalau kita sayang, kita buat apa? Kalau kita biarkan, kita tak pukul, kita puji pula, cantik pakaian kamu, sampai nampak kaki, kan? Kita tak sayang. Kita nak merosakkan dia. Okey. Jadi di sini, macam mana nak rahmat Allah? Macam mana nak rahmat Allah? Kena ikut proses lah. Mana kita kena faham Al-Quran sebagai bukti, sebagai dalil, sebagai hujah. Yang kedua, kita kena jadikan Al-Quran sebagai panduan. Quran kata A, kita follow. Quran kata B, kita follow. Quran kata jangan buat, kita tinggal. Barulah dapat rahmat, kasih sayang Allah. Tapi kita muhasabah diri kita. Selama ni kita rasa tak Allah sayang pada kita? Kalau kita tak rasa Allah sayang, tanda senang je. Rasa Allah sayang tu putak, senang je tanda. Tandanya apa? Kita seronok tak bila beribadat? Dan bila beribadat, kalau seronok, nak lama ke nak sekejap? Lama. Okey, bila solat sunat, baca surah apa selepas Fatihah? Surah Al-Mu'minun. Solat sunat? Solat sunat apa tu? Sunat Ba'diyah Qabliyah. Oh, surah Al-Mu'minun. Habis. Ada satu muka surat. Itu bukan surah Al-Mu'minun. Itu satu page daripada surah Al-Mu'minun. Sebab itulah tanda Allah sayang pada Nabi, Nabi tunjukkan apa? Nabi seronok beribadat. Solat lama, solat berdiri lama sampai bengkak, kan?
Itu tanda Allah sayang pada kita dan kita sayang pada Allah. Jadi kalau tidak ada rasa kasih sayang, cek ni. Betul tak kita jadikan Quran sebagai panduan dalam seluruh kehidupan kita? Ataupun kita ikut Quran yang sesuai dengan nafsu, yang tak sesuai kita abaikan. Kita tak akan rasa rahmat Allah. Okey. Sebab tu Allah kata, semua ni basair, hudan, rahmat bukan untuk semua orang. Untuk siapa? Li, khas. Kalau kita belajar bahasa Arab, li ni dia panggil apa? Lil milkiyah ataupun ikhtisas, khusus untuk kaum yang mereka beriman. Ini fi'il mudhari', sentiasa beriman. Beriman dengan apa ni? Beriman dengan Allah, beriman dengan Al-Quran. Dia faham Al-Quran, dia amalkan. Dia faham Al-Quran, satu ayat dia amalkan. Orang ni akan dapat akhirnya rahmat, kasih sayang Allah. Okey, boleh ke? Soalan. Macam mana nak dapat rahmat Allah? Beribadah. Buat apa yang dia suruh. Okey, macam mana nak buat apa yang dia suruh? Faham? Al-Quran ada dalil. Okey, jawapannya ialah ayat seterusnya. Ini ayat seterusnya ialah Allah nak bagi. Kalau sebelum ni Allah kata Quran basair, Quran hudan, Quran rahmat. Orang katanya, macam mana nak dapat rahmat Allah? Ayat seterusnya jawapan. Iaitu Allah kata, auzubillahi minasyaitanir rajim, wa iza, dan apabila quri'a, dibacakan Al-Quran, apabila dibaca Al-Quran, fastami'u, maka istami'u. Dia ada perkataan Arab, sami'a. Sami'a mana dengar. Tapi bila ditambah huruf, ditambah apa? Kalau istama'a dia tambah alif, sin, ta. Istami'a. Asal dia huruf asal sin, mim, ain. Huruf dia tambah apa dah? Alif, ta. Ditambah alif dan ta. Istama'a. Kalau sami'ah, makna dia apa? Dengar. Tak, dua-dua fi'il madhi, dua-dua telah. Beza dia sami'ah ialah dengar tanpa niat dan tanpa memberi perhatian. Kadang-kadang kita bukan nak masuk kelas, kita duduk tepi tu, tiba-tiba terdengar. Itu dipanggil sami'ah. Kalau istama'ah, dengar dengan niat dan fokus. Tengok bahasa Arab tu. Asalnya sami'ah, tapi bila dia tambah alif dan ta, makna dia berbeza. Sebab tu di sini Allah guna apa? Kalau istami'ah, fi'il amalnya istami'. Kalau sami'ah, amarnya apa? Perintah. Isma'. Dengarlah. Okey? Dengarlah. Dengar apa? Kadang-kadang tak ada niat pun nak mendengar dan tak bagi perhatian. Tapi kalau fastami'u, dengar dengan niat dan bagi perhatian. Dengarlah oleh kamu. Tapi bila diterjemah macam tak ada beza. Kan, bila diterjemah tak ada beza. Fastami'u lahu. Baginya ni bagi apa? Bagi Al-Quran ni. Hu ni balik pada wa ansitu, dan mengamati. yang ansitu ni insat. Mana? Diam. Dan diamlah. Okey, apa mana insat? Ansitu. Al-insat, ini masdar dia lah. Al-insat, makna dia ialah as-sukut lil istima',
ma'a tarki al-kalam. Jadi bahasa ni kita kena faham asal dia, barulah kita boleh mentadabbur dengan betul. Okey, apa makna insat? Sukut diam. Diam untuk apa? Lil istima', untuk mendengar. Ma'a tarki al-kalam, bersama tinggalkan percakapan. Bukan setakat diam, tapi jangan bercakap. Jadi dua, satu insat, yang kedua istima'. Jadi istima' ialah fokus, faham. Insat, diam, jangan bercakap. Sebenarnya bila dah kata dengar, bukankah juga bermakna diam? Soalan. Bila perintah dengarlah, bukan dah merangkumi diam? Betul kan? Kenapa sebut lagi diam? Penegasan. Bukan setakat diam saja. Satu lagi ditegaskan, iaitu jangan bercakap. Bagi perhatian. Supaya apa? La'allakum, supaya kamu turhamu, di rahmati. Kamu dirahmati mana? Kamu dapat rahmat Allah. Kerana Allah kata Quran tadi apa? Satu, basair. Yang kedua, hudan. Yang ketiga, rahmat. Ayat sebelum ni kan. Jadi sekarang ayat 204 Allah beritahu macam mana nak dapat basair, hudan dan rahmat. Caranya apa? Bila dengar Al-Quran, bagi perhatian, fokus, tadabbur, faham, dan seterusnya amalkan. Boleh faham? Maknanya, siapa yang tak faham Al-Quran, mungkin tak dia dapat rahmat Allah. Kalau ikut ayat ni, mungkin tak? Mungkin. Mungkin? Kenapa mungkin? Kalau dia tak faham Quran, maksud tak faham dan tak ikut ajaran Al-Quran, mungkin tak dapat rahmat Allah? Tak mungkin, mustahil. Sebab apa? Allah kata bila dibaca Quran, kaedahnya kamu kena diam, kamu kena dengar. Semoga dengan cara tu kamu dirahmati. Mana kalau tidak ada dua ni, diam dan dengar, kamu tak mungkin dirahmati. Saya bagi contoh lain, ayat yang biasa kita baca bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan pada orang dahulu puasa. Supaya apa? Supaya kamu okey. Kalau tak puasa, mungkin tak jadi orang bertakwa? Mustahil. Sama ayat. Kalau kamu tak faham Quran, macam mana kamu nak ikut? Kalau kamu tak ikut, macam mana kamu dapat rahmat? Sebab proses dapat rahmat Allah, mestilah basair, mestilah hudan. Jadikan Quran sebagai panduan. Boleh faham? Sebab itulah para sahabat, bila dengar Quran, mereka terus berubah. Kenapa? Hidup mereka mula dipandu oleh Al-Quran, bukan nafsu dah. Tapi berapa ramai yang baca Quran, berapa lama baca Quran, tak berubah. Sebab hidupnya tetap dipandu oleh nafsu. Kenapa? Sebab dia tak faham. Siap, kalau dalam, contohnya dalam kereta ke, dalam majlis ke, ada dia pasang ayat-ayat Quran kan? Ya. Tapi masing-masing cakap tak ni, kira dosa. Okey. Tentang ayat ni ulama berbeza pendapat. Ayat ni turun ni untuk apa? Pendapat pertama, umum, iaitu bila dibaca Quran, Allah tak sebut di mana dan ketika apa. Maka wajib kamu diam dan dengar. Umum. Bila umum, jawapannya kita dengar di mana saja, kena berhenti dan diam. Okey?
Pendapat yang kedua, ayat ini turun khusus untuk solat. Ketika solat, maka wajib kena diam dan dengar. Dan pendapat yang paling kuat, ayat ini adalah khusus untuk solat. Sebab apa? Sebab kalau umum, kata ulama, kalau umum, satu tak ada dalil. Yang kedua, kalau umum, dia akan menyusahkan kita. Kita nak pergi beli ikan, sebelah tu orang pasang kaset Al-Quran. Kenapa tak beli? Allah kata kena dengar. Bila habis dia tutup, kedai pun tutup kan. Jadi ayat ni lebih kepada solat. Sebab itulah tiga mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan ada pendapat dalam mazhab Hambali. Bila imam baca Quran, wajib diam dan dengar. Tak boleh kamu baca walaupun Fatihah. Ini dalilnya. Ayat ini khusus turun kepada untuk solat. Bila tu? Bila imam baca jahriyah. Yang imam baca kuat. Solat apa? Maghrib, Isya dan Subuh. Tapi solat Zuhur dan Asar kamu bacalah. Sebab tidak ada Quran didengar, tidak ada Quran dibaca. Boleh faham? Bacalah Fatihah. Jadi tiga mazhab ni tak boleh baca Fatihah bila imam membaca. Jadi dia tak baca? Dia tak baca? Dia tak baca. Yang baca mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata ayat ni umum, tapi dikhususkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Nabi? Nabi kata la salata liman la yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Ini hadis sahih. Nabi kata apa? La salat, tidak ada salat. Ataupun ada pendapat mengatakan la salat, mana salat tidak sempurna. Liman, bagi orang yang la yaqra', tidak membaca Fatihah. Salatnya tidak ada. Dan Fatihah tu sebab itulah Fatihah hukumnya wajib ke rukun? Wajib ke rukun? Rukun ke wajib? Rukun ke wajib ke sunat? Okey, apa beza rukun dengan wajib? Rukun kalau tak buat tak sah. Kalau wajib berdosa, tapi solat tetap sah. Betul? Contoh macam kalau buat haji kan, wukuf di Arafah, rukun ke wajib? Rukun. Siapa-siapa yang tak wukuf, solat dia tak sah. Haji dia tidak sah. Tapi kalau dia tak mabit, dia pergi haji tapi tak mabit di Muzdalifah ataupun di Mina, solat dia sah, haji dia sah tak? Sah, cuma dia kena bayar dam. Sebab wajib bukan macam rukun. Fatihah sama, Fatihah rukun. Kalau tak baca Fatihah, habis solat. Sebab dia adalah rukun. Okey, jadi dalam mazhab Syafi'i dia pakai dalil hadis ni. Tidak ada solat bagi orang yang tak baca Fatihah. Okey. Jadi ayat Quran apa cerita pula? Allah kata bila dibaca Quran kena diam. Bercanggah tak? Bercanggah ke tak? Sebenarnya tak bercanggah pun. Mana ada Quran dengan hadis bercanggah? Okey. Dalam mazhab Syafi'i dia kata ayat Al-Quran ni umum. Maksudnya Allah kata bila dibaca Quran kena diam. Umum. Kamu dengar Quran di mana-mana kena diam dan dengar. Tapi dikhususkan iaitu kecuali bila kamu salat ketika itu kena baca Fatihah. Hadis ni khusus, ayat ni umum. Boleh faham? Semula dalam mazhab Syafi'i dua-dua dalil dia pakai. Hadis pun dia pakai, ayat Quran pun dia pakai. Dia kata ayat Quran ni umum. Allah kata bila dengar Al-Quran diam, kecuali ketika solat kena baca Fatihah. Boleh faham? Okey. Yang tiga mazhab pula dia kata bila imam baca kuat kena diam. Bagaimana pula dengan hadis ni? Imam dah baca. Hadis ni Nabi kata la solat, tidak ada solat. Mereka terbalikkan.
Yang 3 mazhab dia kata tak wajib baca Fatihah kalau imam baca kuat. Dia terbalikkan. Dia kata ini hadis ni umum. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Fatihah umum, kecuali apabila imam baca kena diam. Boleh faham tak? Terbalik. Dua-dua pakai dalil yang sama. Boleh faham tak? Yang mazhab Syafi'i dia kata ayat Quran umum, hadis ni khusus. Yang 3 mazhab, hadis ni umum, ayat Quran khusus. Jadi yang mana betul? Yang betul ialah yang tak solat. Tak solat. Okey. Kita kena faham kenapa kena dengar. Bila dibaca Quran kenapa kena dengar? Sehingga 3 mazhab kata tak boleh baca bila imam baca kuat. Soalnya kenapa kena diam dan dengar. Sehingga Fatihah pun tak payah baca. Ini mazhab Hanafi dan Maliki dan Hambali. Soalnya kenapa? Sebab Allah kata la'allakum turhamun. Quran dibaca untuk kamu dapat rahmat melalui apa dah? Bila kamu tadabbur, kamu faham, kamu amal, di situ rahmat Allah. Okey Ustaz, saya ambil pendapat ayat Quran ni, iaitu bila imam baca saya diam. Tapi kamu faham tak? Faham ke tak? Tak faham. Tak faham, baca je Fatihah. Ustaz, Fatihah pun saya tak faham, belajarlah. Boleh faham tak? Jadi siapa yang terpilih tak nak baca, kena pastikan dia faham. Sebab Allah suruh diam dan dengar. Dengar apa? Dengar ayat Quran dan hayati maksud. Kalau imam baca surah Baqarah, kamu tak faham, bacalah surah Fatihah. Boleh faham? Dan daripada ayat ini juga ulama mengatakan makruh. Bila kita baca Quran, bila kita buka kaset ke CD baca Quran dan kita buat kerja lain, makruh. Sebab apa? Kita menyalahi perintah Allah. Allah kata bila dibaca ataupun bila kita dengar, kena diam dan dengar. Kamu buka Goremi, biadab tak dengar Quran? Biadab tak? Tata syaitan yang suruh buka tu, ha? Tapi ada hadis, Nabi kata mana-mana rumah, yang maksud dia mana-mana rumah yang dibaca, mana-mana rumah yang dibaca, tuqra'u dalam mabnil majhul, mana-mana rumah yang dibaca surah Baqarah, syaitan lari. Jadi ada ulama mengatakan Nabi tak syaratkan siapa baca, syarat dia dibaca. Jadi ada pendapat ulama kata kalau kita pasang CD ke apa ke, maka memenuhi maksud, iaitu syaitan akan lari. Boleh faham? Tetapi kalau ikut ayat ni, bila kamu buka, kamu kena diam dan dengar. Jangan buka, diam, buka, lepas tu buat kerja lain. Alasannya nak halau syaitan. Itu saudara syaitan sebab membazir elektrik, ha? Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang membazir adalah saudara syaitan. Buka, tak ada siapa dengar. Satu membazir, yang kedua menyalahi perintah Allah. Allah kata bila dibuka, dibaca adalah diam dan dengar. Boleh faham? Itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Kemuncaknya supaya kamu dapat rahmat Allah. Caranya diam, dengar, tadabbur, fokus, faham, amal. Dan sebab itu dalam ayat lain, cuba buka surah An-Nahl ayat 98. Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Faiza, cuba terjemah. Dan apabila. Bukan dan, fa. Maka apabila qara'ta, Dibaca. bukan dibaca. Qara'ta, engkau membaca. Tapi maksud di sini ialah apabila engkau hendak membaca. Apabila engkau hendak membaca, ini perintah Allah. Fasta'iz billah. Maka hendaklah
minta berlindung dengan Allah daripada apa? Minasyaitanir rajim. Bila nak baca Quran, minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Maksudnya apa? Okey. Kenapa satu-satunya amalan bila nak buat kena baca auzubillah? Kita nak makan tak perlu baca auzubillah kan? Nak tidur tak perlu baca auzubillah. Nak naik kereta tak perlu baca auzubillah. Tapi bila nak baca Quran je terus Allah kata minta berlindung daripada syaitan. Kenapa? Supaya tak ada gangguan. Apa yang syaitan nak kacau ni? Bila Allah suruh kita berlindung, nak baca Quran minta berlindung dengan syaitan. Mana syaitan kacau? Betul? Sebab tu Allah suruh minta berlindung dengan Allah. Makna bila nak baca syaitan kacau. Soalannya, syaitan nak kacau apa ni? Tak kasih kita supaya kita langgar perintah ayat tadi. Allah kata bila dibaca Quran adalah diam dan dengar. Maknanya fokus, dengar, faham, tadabbur. Syaitan tak nak yang tu. Jadi syaitan akan kacau habis-habisan supaya sama ada kita tak baca langsung ataupun kalau baca fikiran melayang. Tengok-tengok sadaqallahul azim. Kan? Kenapa syaitan tak nak sangat ni? Cuba buka tafsir As-Sa'di. Syekh As-Sa'di mentafsirkan ayat ni 98 surah An-Nahl. Okey. Kita terjemah sama-sama. Tafsir As-Sa'di, Syekh As-Sa'di rahimahullah, dia mentafsir ayat An-Nahl ayat 98 tadi. Bila nak baca Quran kena baca auzubillah. Iaitu fa iza arata qiraah, bila engkau nak baca kitab Allah, allazi huwa, kitab Allah ialah asyraful kutub, kitab yang paling mulia sekali. Bukan buku manusia ni, bukan buku pelajaran, kitab yang paling mulia. Wa ajalluha, dan paling agung sekali. Dan pada kitab itu ada salahul qulub. Dalam kitab Al-Quran ada nak betulkan hati manusia. Semua kitab lain tak boleh betul hati manusia, tapi Quran sahaja. Jadi bila kamu nak baca kitab Allah yang paling mulia, kitab yang paling agung, dan kitab yang akan membaiki hati-hati kamu, dan dalamnya ada ulum al-katsirah, ilmu-ilmu yang banyak, ilmu pasal cerita umat dahulu, cerita para nabi, cerita macam-macam. Maka sebab Quran tu boleh membaiki hati kamu dan boleh memberi ilmu yang banyak, boleh memberi hidayah, maka syaitan ahras ma yakunu alal abdi inda syuru'i fil umuril fadilah. Syaitan paling berhati-hati, paling menjaga untuk ke atas hamba inda syuru'i, kita hamba tu mula nak baca Al-Quran, benda yang fadilah. Syaitan akan pastikan bila kita mula nak baca Quran, dia akan pastikan habis-habisan. Supaya apa? Fayas'a, maka syaitan akan berusaha fi sarfi, untuk memalingkan orang yang membaca an maqasidha, daripada tujuan maksud ayat-ayat Al-Quran. Wa ma'aniha, dan makna-makna ayat Quran. Syaitan nak supaya kita jangan tengok makna, jangan faham. Fattariq, jadi jalan untuk selamat daripada gangguan syaitan apa dah? Jalan untuk selamat min syarri, daripada kejahatan syaitan, ialah iltija'u ilallah, kembali bergantung pada Allah dengan baca auzubillah minasyaitanir rajim. Tapi ramai tak siapa nak baca Quran dia baca auzubillah tapi tak faham juga, ramai. Jadi tak ada manalah baca auzubillah, sebab dia tak faham kenapa kena baca auzubillah. Orang baca dia baca, tak. Allah suruh baca sebab apa? Nak mengelakkan daripada syaitan kacau kita daripada faham Al-Quran. Kamu 30 tahun baca auzubillah tak faham, syaitan kata bacalah, tak apalah. Baca 10 kali pun tak apa, auzubillah, kan? Itu bahaya bila kita buat sesuatu tanpa faham apa tujuannya. Wal isti'azah, dan minta berlindung dengan Allah min syarrihi, daripada kejahatan syaitan. Maka pembaca membaca apa? A'udzubillah minasyaitonir rajim, dalam keadaan
mutadabbiran, mentadabbur makna Al-Quran. Ni tujuan baca auzubillah. Dalam keadaan dia fokus mentadabbur makna ayat, mu'tamidan, dan bergantung hatinya Allah, kepada Allah. Fokus. Fi sarfi, dalam menjauhi daripada gangguan syaitan, dan mujtahidan, bersungguh-sungguh fi daf'i wasawisihi, dalam menolak bisikan-bisikan syaitan, wa afkari, dan pemikiran-pemikiran buruk yang datang daripada syaitan. Maknanya satu peperangan yang besar akan berlaku bila kita mula baca Quran, tapi kita tak perasan. Boleh faham? Ini arahan Ustaz wajib. Ha? Arahan wajib. Arahan apa? Wajib apa? Auzubillah. Memang wajib. Tapi dalam keadaan kita fahamlah kenapa kena baca kan. Ramai yang buat benda yang wajib tapi tak faham tujuan tu. Akhirnya dia tetap ditipu oleh syaitan. Boleh faham tak? Sebab itulah tak ada amalan lain yang Allah suruh mula dengan auzubillah kecuali bila nak baca Quran. Sebab itu punca sumber hidayah manusia. Syaitan cukup mahir, cukup cekap. Iaitu manusia paling sukar untuk digoda, ditipu bila manusia faham Al-Quran dan ikut Al-Quran. Syaitan juga tahu. Tapi ramai kena tipu ni bila manusia tak faham Al-Quran. Nak baca silakan, nak khatam silakan, nak buat kenduri khatam silakan. Boleh faham kah? Jadi bila kita faham ayat ini, kita rasa apa? Kesiannya orang baca tak faham makna mereka ditipu oleh, walaupun baca auzubillah. Okey. Dan syaitan dia ada kroni dia. Bukan syaitan je tak nak kita faham. Tapi siapa saudara syaitan? Siapa tadi? Orang kafir. Orang kafir pun sama, bekerja sama dengan syaitan nak pastikan orang Islam kalau baca Quran jangan faham. Cuba buka surah Fussilat ayat 30. Surah Fussilat ayat 26. Okey. Waqala allazina, cuba terjemah. Dan telah berkata allazina kafaru, orang kafir. Tadi syaitan. Syaitan dengan orang kafir ada kerjasama tak? Ada. Apa kata orang kafir? La tasma'u li hadzal Quran. Jangan kamu dengar Quran ni. Walghaw, dan walghaw ni daripada lara. Buat bising, buat kecoh. Bila Nabi Muhammad nak baca Quran, kamu buat bising, bertepik ke menjerit, supaya apa? Supaya apa? Orang tak dengar, orang tak boleh fokus. Kenapa orang kafir tak nak sangat ni? La'allakum taghlibun, supaya kamu taghlibun, kamu menang. Menang lawan siapa? Lawan Nabi. Tak. Orang kafir ada musuh dia. Musuh dia siapa? Orang Islam lah. Jadi cara orang kafir nak menang, nak mengatasi orang beriman, supaya kamu menang, caranya apa? Jangan bagi mereka dengar dan faham Al-Quran. Kalau mereka nak dengar juga, buat bising, buat gangguan. Okey, zaman Nabi, bila Nabi baca Quran, dia buat bising, dia menjerit dan sebagainya. Tapi sekarang ada tak orang baca Quran, orang kafir buat bising? Tak ada, tapi dia ganggu dalam bentuk yang lain. Sehingga ramai orang Islam tak baca Quran langsung. Walghaw, dengan cara apa? Hiburan, handphone, game. Kan? Kalau baca juga, gangguannya cara apa? Dengan cara ikut adat, iaitu baca nak khatam. Bila dia matlamat baca nak khatam, dia akan tengok tak mana. Itu cara teknik walghaw. Apa lagi? Notification. Ha? Notification food.
Ataupun baca Quran nak pahala. Salah ke baca Quran nak pahala? Salah ke tak? Tak salah. Tapi yang salah apa dah? Baca Quran nak pahala dan tak faham. Itu yang salah. Kamu nak pahala silakan. Tapi faham jangan. Faham Quran ni untuk ustaz-ustaz je. Kamu jangan ikut tadabbur. Tadabbur ni tinggi. Sekarang orang kafir, siapa yang tak bagi dengar dan faham Al-Quran? Siapa ni? Siapa ni? Orang kafir. Tapi ada tak orang Islam kata jangan pergi kelas tadabbur? Ada persamaan tak? Jadi yang jenis halang orang tak nak bagi faham Quran, tak nak belajar tadabbur ni adalah Qurani musyriki Mekah. Dia kata mustahil apa? Dia punya kedudukan tu lain dia kata. Kita sekarang kena belajar baca je dulu. Orang-orang ni ada larang. Tapi orang kafir tak larang baca. Dia tak kata la taqra. Orang kafir tak kisah kalau nak baca. Yang dia kisah apa dah? Faham. Itulah orang munafik baca tak Quran. Baca tapi sama ada dia tak faham ataupun faham dia tak ikut. Orang khawarij baca tak Quran. Baca bahkan bacaan dia jauh lebih hebat daripada orang Islam. Kadang-kadang ibadat malam dia lebih hebat daripada ibadat para sahabat. Tapi Quran sampai kat mana? Sampai ke Al-Qaum, tak masuk kat dalam. Sebab itulah dengan cara ni lah yang ramai orang Islam tak sedar. Satu-satu cara yang paling berkesan untuk orang kafir mengatasi orang Islam di mana-mana dan bila-bila masa. Caranya apa? Bukan dengan ekonomi. Bukan dengan pilihan raya, tapi dengan memastikan umat Islam tak faham Al-Quran. Kalau nak baca juga, buatlah sesuatu yang melarakan. Hiburan. Facebook, Instagram, betul? Handphone. Itu benda-benda yang melarakan sampai berapa ramai yang tak sempat baca Quran satu hari, seminggu, sebulan sebab telefon di tangan. Betul? Okey, kita balik pada ayat ni. Buka surah Al-Furqan. Ayat 73. Okey, ayat ni Allah sebut sifat Ibadur Rahman. Sifat Ibadur Rahman. Apa dia antaranya? Sebelum ayat 73 Allah dah sebut beberapa sifat ciri-ciri hamba Allah Ar-Rahman. Antaranya ialah ayat 73, wallazina, dan orang-orang yang iza zukiru, apabila diperingatkan bi ayati rabbihim. Tengok tadi Allah kata apa? Bila dibaca Al-Quran. Yang ni bila diperingatkan. Allah sebut tak siapa yang membaca? Yang ni Allah sebut tak siapa yang bagi peringatan? Tak, Allah sebut dalam bentuk mabni lil majhul. Siapa yang baca, siapa bagi peringatan, Allah tak sebut. Menunjukkan apa? Siapa baca Quran tak penting. Siapa bagi peringatan tak penting. Yang penting apa dah? Apa yang dibaca? Apa yang kamu dengar? Kalau Quran yang dibaca, jangan tengok siapa yang membaca. Tengok apa yang dibaca. Bila kamu diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, sifat Ibadur Rahman, lam yakhirru, mereka tidak tunduk alaiha, ke atas ayat yang diperingatkan, summan. Summan apa dia? Yang kita biasa dengar summun. Okey, apa makna summun? Pekak. Bukumun. Bukumun bisu. Umyun. Buta. Okey. Yang kita biasa dengar, bahkan kita hafal, summun. Sekarang summan. Apa makna summan? Samalah. Summan dengan summun makna yang sama. Cuma yang berbeza baris. Jadi, pekak. Wa umyanan, dan buta. Apa maksud ni? Allah nak puji ni. Allah nak puji sifat Ibadur Rahman, iaitu bila dibaca ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka tidak tunduk dalam keadaan pekak dan bisu. Apa maksud? Pekak dan buta. Apa maksud dia? Dengar, Allah kata sifat Ibadur Rahman,
bila diperingat ayat Allah, mereka tidak tunduk dalam keadaan seperti orang pekak dan buta. Maknanya, orang ibadur rahman bila dibaca Quran, telinga dia fokus, istimak. Dan mata dia tengok kebesaran Allah. Dan sebaliknya, kalau dia dengar Quran, macam orang pekak. Maksud macam orang pekak apa dia? Tak faham. Orang pekak, kalau dengar Al-Quran, dia faham tak apa yang dia baca? Tak kan? Kita tak pekak, tapi bila dengar tak faham juga. Sama tak dengan orang pekak? Gelap pula. Samalah. Orang buta, bila tengok kebesaran Allah, dia ada rasa tak kebesaran Allah? Tengok langit ke, tengok apa-apa saja, tak nampak kan? Kita tak buta, tapi bila tengok langit tak rasa apa-apa. Kita dengan orang buta sama tak? Sama. Dia macam kalau dibaca Al-Quran, dia tidur. Macam tidur lah senang. Tutup mata, bingung tak dengar. Kalau dah tidur macam mana? Soalan dia, boleh tak kita kalau nak tidur kan, kita buka Quran sampai tertidur? Soalan dia, boleh ke tak boleh? Biasa buat tak? Tak biasa? Kadang-kadang. Boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Apa dalil? Ayat mana? Bila dia baca Quran, adalah diam dan tak, masa dia nak tidur, dia buka, dia diam. Diam, dia dengar. Lepas tu tidur. Boleh ke tak? Sebab dia ikut perintah Allah. Buka, kemudian dia dengar dan dia diam. Mana dia bercakap, dia seorang-seorang. Tapi dia fokus. Tapi lepas 10 minit dia tidur. Boleh ke tak boleh? Ada ulama kata boleh. Sebab dia ikut perintah Allah. Dia buka, dia diam, dia dengar. Cuma tertidur. Kalau dah tahu mengantuk, tak payah buka lah. Tidur terus. Okey. Cuba buka surah Al-Furqan juga. Ayat 30. Allah kata apa? Wa qala ar-rasul. Ini Rasul, Allah beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah. Bila Rasulullah mengadu pada Allah, benda tu besar ke kecil? Besar. Macam kita mengadu pada Perdana Menteri ke, mengadu pada Agong, tentulah benda yang besar kan? Takkanlah paip bocor kat rumah mengadu pada PM. Jadi bila Nabi mengadu pada Allah, satu benda yang sangat-sangat besar. Apa tu? Umat dia miskin? Bukan. Wa qala Rasul berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku, umatku, ittakhazu, menjadikan hazal Quran ini mahjura, barang yang diabaikan. Tengok apa yang Nabi adu pada Allah. Satu benda yang sangat musibah kepada umat Nabi Muhammad, iaitu mereka mengabaikan Al-Quran. Apa maksud mengabaikan? Kata Ibn Qayyim, satu, tak baca langsung. Itu memang dia mengabaikan. Yang kedua, dia baca tapi tak faham, termasuk mengabaikan. Yang Nabi mengadu pada Allah. Yang ketiga, dia baca, dia faham tapi tak amalkan, termasuk mengabaikan juga. Yang keempat, dia baca, dia faham, dia amal tapi tak sampaikan, termasuk mengabaikan Al-Quran. Yang kelima, kata Ibn Qayyim, bila dia sakit, ada apa musibah, dia tak cari Quran sebagai ruqyah. Terus dia cari doktor, cari obat dan sebagainya, termasuk mengabaikan Al-Quran. Sedangkan Quran kata, Allah kata apa? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un. Quran adalah syifa, rawatan. Tapi bila sakit, terus cari doktor. Bukan salah cari doktor, tapi yang pertama cari Quran, cari syifa yang sebenar. Lepas tu carilah doktor. Contohnya kita rawat badan kita dengan Al-Quran, 3 kul ke, ayat kursi ke. Rawat badan kita yang sakit dengan hadis-hadis Nabi, doa-doa yang Nabi ajar. Okey. Boleh ke? Kita pergi ayat seterusnya. Okey, habis kita berhenti setakat ni.
Kita ada 2 ayat lagi. 205, 206. InsyaAllah kita khatam minggu depan. Dan kita buat jamuan. Bukan kita lah, pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar bawa makanan. Sempena apa ni? Khatam. Tapi khatam kita bukan sebab baca habis surah Al-A'raf, tapi sebab kita khatam tadabbur. Okey kan? Okey. Ha? Tak, cadangan je. Kalau nak bawa, bawa. Tak nak bawa pun, dia bukan wajib pun. Bukan wajib pun. Cuba buka ni. Ada lagi hadis. Jangan yang last. Yang last untuk ayat akan datang. Ha? Pulut warna lain lah sama. Semua kuning je daripada dulu. Pulut hijau. Hijau tak payahlah. Ha? Pulut orang lah. Ha? Al-istima'. Ini beza istima' dengan as-sam'u. Al-istima' akhassu, lebih khusus daripada as-sam'u. Saya dah sebut tadi kan, ini dalam teks bahasa Arab. Li'annahu, kenapa? Kerana istima' itu innama yakunu biqasdin. Istima' ada niat. Niat nak datang, niat nak dengar. Itu dia panggil istima'. Dan waniyatin. Atau taujihul hasah ilal kalam, ataupun istima' ni kita fokus semua anggota badan kita fokus untuk memahami. Itu dia panggil istima'. Amma sam'u, adapun sam'u fayahsulu walau bighairi qasdin. Dia boleh berlaku walaupun tanpa niat. Kadang-kadang kita lalu kita dengar. Itu dia panggil as-sam'u. Sebab itulah jin yang dengar kali pertama Al-Quran, dia sami'a ke dia istama'a? Istama'a. Betul. Ada dalil. Surah apa tu? Al-Jin. Cuba buka. Betul tak? Surah Jin ayat 1. Okey. Qul, Allah kata pada Nabi, qul, katalah, uhiya, telah diwahyukan. Telah diwahyukan. Satu masa Nabi setelah balik daripada peperangan Hunain, Nabi solat, ada riwayat mengatakan Nabi solat subuh, Nabi baca Al-Quran. Dan jin pun datang. Jin yang kafir, bila datang dengan Nabi baca Quran, terus beriman. Masa itu Nabi tak tahu. Apa dalil Nabi tak tahu ayat ni? Allah kata, qul, wahai Muhammad, bagi tahulah, bagi tahu pada umat kamu, uhiya, telah diwahyukan kepadaku, annahu, bahawa istama'a, bukan sami'a. Sami'a. Istama'a telah mendengar, nafaru minal jinni, telah mendengar dengan penuh perhatian sekumpulan daripada jin. Nampak? Sekali dengar aja. Lalu dia kata apa? Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Terus dia kata, kami telah dengar satu Quran yang terus terkejut. Sebab apa? Sebab pertama kali dia dengar ayat-ayat Allah. Selama ni dia dengar percakapan jin dan manusia. Biasa je, tiba-tiba dengar Allah, ini adalah Qur'anan ajaba, yang menakjubkan. Kenapa? Sebab ada istima'ah. Kita kadang-kadang dengar Quran dengan sami'ah aja. Sebab tu tak rasa dan tak sampai ke hati. Cuba buka juga surah Al-Ahqaf ayat 29. Okey. Wa is, dan ingatlah ketika mana? Surah Al-Ahqaf ayat 29. Sarafna, ketika mana kami palingkan kepada engkau, wahai Muhammad, nafara minal jin, sekumpulan daripada jin. Apa jin buat tu? Yastami'u ke yasma'u? Yastami'u. Ada alif dan ta. Yastami'un al-Quran. Mereka mendengar Al-Quran. Falamma hadaruhu, maka tatkala mereka hadir, sekumpulan jin datang mendengar
bacaan Nabi, faqalu ansitu. Dengar dan amati. Ada dua tak? Satu istima', yang kedua insat. Ayat yang kita belajar tadi kan, wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Jadi jin pun ikut kaedah dia, sebab tu yang dia dengar masuk dalam hati dan terus dia beriman. Satu diam, satu dengar. Falamma qudiya, maka tatkala qudiya, Habis. selesai mendengar daripada Nabi Muhammad, wallau ila qaumihim, mereka Balik. terus balik pada kaum mereka, buat apa? Munzirin. Balik menyampaikan. Berapa kali dia dengar? Sekali. Dengar, beriman, sampaikan. Sekali dengar. Berapa ayat? Tak tahulah berapa ayat, tapi tak banyak lah, sebab dalam satu solat kan. Kenapa soalan? Kenapa bila dia dengar, dia terus beriman dan terus sampaikan? Kenapa? Pada faham. Sebab dia faham. Dan bila dia istimak, dia masuk ke dalam hati. Kita sekarang ni kan, ini pelajar-pelajar, istama'a ke sami'a? Sami'a kan, sebab apa? Bila balik ada tak sampai pada sesiapa? Sami'a sajalah. Semoga untuk minggu depan majlis penutup tu kita yastami'u, insya-Allah. Okey, cukup. Tak ada. Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa malam ni kelas bahasa Arab, insya-Allah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم